Lama Kak Lah tak kelik ni. Oh, ya. Oh, di message eh? Uh, bukanlah, mestilah ada orang daripada UMK kan, Kelantan. Oh, okay. Alright, sebelum kita start sesi ni, saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan saya yang berada dalam sesi Google Meet ni, kalau boleh kita mutekan suara, hanya buka ketika untuk interrupt ataupun nak tanya soalan atau nak bagi pendapat apa-apalah, supaya sesi kita ni dapat didengari dengan jelas oleh semua pihak. Dan kalau siapa yang rasa ni bukalah kamera supaya kita boleh tengok muka sesama sendiri. Okay, dan kami pun as a moderator dan panel juga boleh rasa kehadiran tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan semua di dalam sesi ni lah. Okay. Baik, kalau semua dah bersedia, saya kira pukul 2 petang sekarang, 2 minit macam tu. Jadi sementara kita menantikan lagi rakan-rakan yang lain untuk masuk, mungkin ada lagi yang akan masuk dalam masa terdekat. Jadi saya rasa mungkin saya boleh mulakan dulu. Panel kita macam mana Cik Ari, dah bersedia? Boleh, boleh. Dipersilakan, dipersilakan. Okey. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya rasa belum terlewat kiranya untuk saya mengucapkan selamat hari raya, selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua yang ada di dalam ni dan juga yang mungkin dengar daripada recording kita punya session ni. Tahniah untuk kita semua sebab dah pun berjaya menghabiskan fasa PKP 1, 2, 3, even PKPB hari ini hari terakhir. Alhamdulillah. Dan esok kita akan memulakan sesi PKPP kita bermula 10 Jun hingga 31 Ogos 2020. InsyaAllah kita menyahut seruan kerajaan bersama-sama supaya kita mampu menempuhi, kita mampu berjuang untuk menghapuskan COVID ni insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sebelum tu saya nak merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada khasnya yang pertama kepada panel kita Encik Muhammad Hairi Alwi, jauh dari di utara, kami di pantai timur, tapi kita mampu lagi untuk berkomunikasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya difahamkan di dalam sesi ni juga ada student daripada UUM juga. Selamat datang untuk sesi guest lecture ni. Saya juga mengalu-alukan student-student daripada UMK. Alhamdulillah masih lagi berkesempatan untuk kita kata bersama-sama untuk join kita punya sesi ni. Semoga sesi kita ni insya-Allah lah memberi manfaat kepada diri saya, diri tuan-tuan dan puan-puan, juga untuk adik-adik, rakan-rakan yang bersama-sama di dalam sesi guest lecture FHPK siri 1 ni. Mungkin kalau saya terlepas pandang, mungkin ada di kalangan industri player. Selamat datang kawan-kawan, rakan-rakan daripada industri, rakan-rakan daripada adventure team di seluruh Malaysia. Terima kasih kepada yang tidak dapat untuk bersama-sama secara live, boleh mengikuti kami recording sesi ini insya-Allah yang akan kami upload melalui YouTube selepas saja sesi ini insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati, hari ini adalah sesi guest lecture siri pertama anjuran FHPK Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan UMK dengan kerjasama juga daripada Fakulti of Tourism di UUM, iaitu di mana tempat hakikinya panel kita. Saya akan introduce little bit panel kita sebentar lagi. Jadi untuk sesi ni tajuk kita pada hari ini adalah membincangkan berkenaan dengan pelancongan kembaraan atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil adventure tourism. Apakah cabaran dan hala tuju adventure tourism pasca PKP ni?
InsyaAllah seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum bahawa kita telah pun melalui sesi PKP yang cukup panjang bermula 18 Mac dulu sehinggalah hari ini 9 Jun 2020. Semua aktiviti luar, aktiviti riadah, aktiviti rekreasi, apatah lagi aktiviti outdoor kita juga tidak dapat dijalankan secara sepenuhnya. Jadi hari ini kita akan mengupas, kita menjemput salah seorang saya kira expert dan juga orang yang banyak terlibat sepenuhnya dalam adventure tourism di Malaysia. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, suka saya untuk memperkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hairi Alwi. Beliau merupakan pensyarah pengurusan rekreasi di Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara Universiti Utara Malaysia. Okay. Jawatan profesional beliau adalah menganggotai Tourism Productivity Nexus Governing di bawah Malaysian Productivity Corporation MPC, dan beliau juga merupakan Head of Initiative Working Group of Adventure Tourism Frontier IWGATF di bawah Ministry of International Trade and Industry. Tuan-tuan dan pengalaman beliau yang pertamanya sebagai Directory Pakar Industri Negara di PIN dalam subsektor sukan dan rekreasi. Saya rasa Cik Muhammad Hairi kita bertuah kerana dapat bersama-sama dengan panel kita pada hari ini untuk membincangkan lebih detail berkenaan dengan cabaran dan hala tuju adventure tourism khasnya di Malaysia. Saya kongsikan juga pengalaman beliau bersama-sama kita, dan saya kira semua student-student UMK, student-student UUM, juga rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan industri mungkin boleh dapatkan sedikit gambaran berkenaan dengan pengalaman ahli panel kita pada hari ini. Beliau juga adalah merupakan panel dalam pakar pembangunan NOS ataupun pakar pembangunan CJ Kemahiran Malaysia SKM Level 3 untuk Outdoor Recreational Services, Land-Based Adventure Tour Guiding, Water-Based Adventure Tour Guiding dan juga Localized Nature Guiding. Jadi secara overallnya kalau saya nak cerita pengalaman beliau agak panjang. Semua yang saya boleh highlightkan, beliau adalah orang yang terlibat sepenuhnya lah dalam adventure tourism di Malaysia. Jadi saya kira ramai yang dah berkobar-kobar, yang dah tak sabar untuk mendengarkan lebih lanjut sesi perbincangan kita pada hari ini. Tujuan utama untuk perbincangan kita adalah untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu. Jadi kalau rakan-rakan kita di industri, rakan-rakan pensyarah saya yang mana ada idea, ada apa-apa yang nak dikongsikan, boleh salurkan sama ada live di sini ataupun mungkin boleh tinggalkan message di chatting kita punya box, insyaAllah. So sesi kita akan berakhir pada jam 3.30 petang, insyaAllah. Kita akan buka sesi Q&A pada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan ataupun ingin memberikan komen dan sebagainya. Kita amat mengalu-alukan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita buka sesi pertama kita. Mungkin Cik Hairi berdasarkan kepada pengalaman yang ada, berdasarkan kepada kita kata involvement dalam adventure tourism di Malaysia ni, mungkin kita boleh discusskan dulu definisi adventure tourism ni kepada mungkin ada yang belum. Okey. Terima kasih pada Dr. Liza di atas jemputan untuk menyampaikan sedikit pengkongsian. Dan saya sebenarnya agak teruja bila tengok angka di skrin ni. 148, this is the biggest audience yang saya pernah alami lah. Okay. Dan saya juga agak teruja di mana dimaklumkan bahawa it's not only students yang terlibat dalam sesi ni, tetapi juga from both universities, UMK and UUM, dan juga rakan-rakan daripada industri. Terutama sekali rakan-rakan yang orang kata berlemuih bersama-sama, memanjat gunung, berkayak, water rafting dan sebagainya.
bersama-sama kita pada sesi kali ini, dan ada juga rakan-rakan daripada Academedia yang bersama-sama kita. So saya nak mulakan, sebelum saya jawab soalan Dr. Liza tu, saya nak mulakan dengan beberapa perkara. So yang pertama sekali, saya rasa semua di sini, jangan takut walaupun muka saya nampak garang, tetapi I will deliver benda ni, in such a harmonious way, yang mana it's not gonna be 100% academic discussion. So saya minta kebenaran daripada pihak UMK, kita cuba sampaikan dalam keadaan yang santai, dalam keadaan yang harmoni, yang keadaan relax. Because no matter what, no matter apa approach yang digunakan, the most important thing is the knowledge. So sebagai permulaan, ada beberapa perkara yang saya rasa saya perlu start lah. So yang pertama sekali ialah saya mewakili seluruh komuniti adventure tourism di Malaysia, ingin mengucapkan, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada our frontliners yang telah bertukar lumus menjaga kita semasa daripada bulan 3 sampailah sekarang. So to all the frontliners out there, you are our hero. Yang kedua, saya juga ingin mewakili seluruh komuniti adventure tourism, yang mana nak ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada anda semua dan seluruh rakyat Malaysia. Kerana anda semua dan seluruh rakyat Malaysia, walaupun ada jugalah kalau dalam bahasa Kedah ni kita panggil ketegak, tetapi majoritinya menyahut cabaran kerajaan, bersama-sama stay at home, berhati-hati, stay safe, untuk kita putuskan rantaian COVID-19. So because of kejayaan kita semua ni lah, maka alhamdulillah kita moving towards the end of this disaster. Right. Yang ketiganya ialah, frankly speaking, I am not the best there is. Saya bukanlah yang terbaik untuk menceritakan tentang ataupun mendiskusikan for me is such a huge topic. But again, I do have my own belief, my own thoughts, my own opinion tentang apa yang telah terjadi, dan I would gladly share with all of you. So saya punya prinsip ialah saya tidak tahu, saya tidak tahu semua benda, tetapi semua benda yang saya tahu, kawe akan oyak, akan kabar. Ataupun kalau di kampung saya, biasanya bahasa yang digunakan ialah I will share, I will inform all of you. Semua benda yang saya tahu. So dalam masa yang sebenarnya agak limited jugalah kalau sejam ni, tapi hopefully lah I will try my best untuk perform the best to all of you. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UMK, kerana antara universiti pertama yang menjemput ataupun melihat potensi adventure tourism di Malaysia. So ini saya amat-amat orang kata terharu. Nak pula, ini pula adalah siri yang pertama, maknanya adventure tourism start dulu. Instead of talking about hotel or airlines, adventure tourism start dulu. So terima kasih banyak-banyak kepada UMK. Totally respect that. Kemudian di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan penghargaan daripada Dekan School of Tourism, Hospitality and Event Management. Dan juga seluruh warga kerja STEM, UUM, atas collaborative effort ni. In fact, kami di STEM ni sebenarnya berdasarkan kepakaran masing-masing memang mengalu-alukan pencambahan ilmu, pencambahan ilmu sebegini, dan kami pun willing to share whatever that we have with all of resident people out there, terutama sekali rakan-rakan akademik dan juga industri. Right. And then
saya dan last sekali sebagai mukadimah saya ingin meminta maaf. Ini mungkin berlaku sedikit miscommunication kerana saya pada awalnya dia beritahu akan diinterview oleh, so saya agak teruja jugalah because lama orang tak interview kan. Dia jugalah orang interview saya. Begitulah. Okay. Tetapi tiba-tiba bila poster keluar nampak macam guest lecture. Kalau dah guest lecture tu dia standard dia mestilah ada PowerPoint, all those things kan. But never mind, tak perlu kita sembang pasal masalah. Okay, kita move forward kepada solutionnya. So solutionnya ialah those yang kenal saya, especially rakan-rakan industri. Mungkin orang tak kenal dengan nama betul saya, Muhammad Khairi tu. Orang lebih kenal saya dengan nama Alejandro Aaron Aventura. Ataupun dalam lokat Malaysianya, Alejandro. Itu my Facebook name. And then, during ataupun semasa di Facebook tu, di dalam Facebook tu, saya bukan hanya gunakan Facebook itu untuk menceritakan apa yang saya buat. Tetapi juga menjadikan Facebook tu sebagai satu platform untuk percambahan ilmu pengetahuan yang mana saya wujudkan satu sesi khas iaitu sembang-sembang rekreasi. Okay, so don't worry, walaupun dalam sesi ini no slides, so basically just please bear with me. You tengoklah muka saya yang tak berapa komersial ni. Tetapi those yang inginkan main point dia, insyaAllah saya akan tulis dan saya akan post melalui Facebook lah, sembang-sembang rekreasi. Okay. And then yang kedua je, bab kata Dr. Liza tadi, recording ini ataupun sesi ini will be recorded. Okay. So recording tu akan di-share di YouTube so that ramai lagi orang yang boleh dengar, okay, ataupun boleh lihat. Okay. Right. So untuk menjawab soalan Dr. Liza tu, adventure tourism ni sebenarnya kalau saya boleh katakan relatively a new tourism product in Malaysia. Rata-rata rakyat Malaysia atau golongan pegiat sebelum ni mungkin akan tertanya-tanya apakah itu adventure tourism. Kerana yang biasa didengari, yang biasanya adalah outdoor recreation dan juga eco-tourism. Kepada golongan-golongan penggiat rekreasi ni, mereka lebih familiar with the words outdoor recreation, whereby in the tourism sector, okay, ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ataupun orang kata apa, persepsi yang mana menjurus kepada all sorts of tourism activities that normally being conducted in natural areas adalah ecotourism. Okay, but in both cases itu pada saya agak kurang tepat dan saya akan jelaskan sebentar lagi. Okay. Now, untuk menjawab soalan tu, saya cuba saya akan jawab berdasarkan 5 perspektif. Okay. Yang pertama sekali adalah tentang di mana kedudukan adventure tourism ni. Ya. Okay. Dari konteks pelancongan. Now, ada satu buku teks. Satu buku teks yang pada saya sangat bagus, sangat mudah untuk faham, iaitu yang dikeluarkan oleh Newsom, Moore and Dowling. Okay. Dia keluarkan pada tahun 2003. And then about 10 years after that, in 2013, dia keluar second edition. So, di dalam buku tu, tajuk buku tu dia Natural Area Tourism. Okay. Management and Impact. Okay. So, dalam buku tu, dia mengatakan bahawa, okay, ataupun according to Newsom and his friend ni, dia mengatakan bahawa apabila kita bercakap tentang bentuk pelancongan yang dilakukan di kawasan alam semula jadi, sebenarnya dia pecah pada 4 sebenarnya. Iaitu yang pertamanya adalah nature-based tourism, yang keduanya wildlife tourism, yang ketiga eco-tourism, dan yang keempat adalah adventure tourism. Okay? So, perbezaannya, saya ingat kalau nak cerita memang tak cukup sesi ni. Tetapi saya cuba ringkaskan. Okay? Saya cuba ringkaskan. Yang mana di dalam buku tersebut juga dia mengatakan the best way untuk membezakan ataupun secara umumnya membezakan keempat-empat ini adalah yang pertama sekali adalah ecotourism. Satu perjalanan yang dilakukan
to relatively remote areas. Okay. And then apa yang perlu ada dalam ekotourism adalah sumbangan ekonomi kepada penduduk setempat, aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada konservasi kawasan, dan juga mesti ada some sort of environmental education di dalam aktiviti ataupun package package ecotourism tersebut. Okay. So basically ecotourism ni adalah tourism for the environment. Okay. Kemudian masuk nature based tourism, yang mana kita pergi ke satu tempat to enjoy the scenery, the view. Okay. And then wildlife tourism, very specific. Either kita pergi captive ataupun non-captive. Sama ada captive tu contohnya macam zoo. Non-captive tu macam safari. Okay. So kedua-dua ini dia merujuk kepada tourism about the environment. Okay. Berkenaan dengan alam semula jadi. Dan akhir sekali adventure tourism ni adalah tourism in the environment. Kerana apa? Kerana kita hanya menggunakan konsep atau menggunakan cabaran-cabaran yang wujud di alam semula jadi itu untuk mewujudkan satu keseronokan dalam diri kita. Okay. So itu adventure tourism. Okay. Tapi kadang-kadang dia jadi tak nampak, blur perbezaan tersebut kerana berlaku pertindihan. Okay. So antara contohnya China 2003 dia mengutarakan satu konsep yang dipanggil Ace Tourism, whereby Ace Tourism ni adalah gabungan adventure, culture dan juga eco. Dan Buckley in 2000 pun ada juga dia propose tentang NEAT Tourism, NEAT, iaitu nature, adventure dan juga eco. Okay. So itu konsep secara umumnya. Maknanya adventure tourism ni dia wujud dia sebagai satu niche tourism product di bawah payung natural area tourism. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tentang outdoor recreation. Ini satu topik yang agak hangat kan. Okey. Dan saya percaya yang sedang menonton ni pun adalah student-student rekreasi di UMK. Okey. Perbezaan antara ataupun perkaitan antara adventure tourism dengan outdoor recreation. Okey, begini. Okey. Sebenarnya adventure tourism ni dia berasal daripada outdoor recreation. So outdoor recreation adalah moyang kepada adventure tourism. So saya ceritakan dia punya perkaitannya. Okey. Nak start dia, kita kena start dengan recreation. Of course, dalam literature there have been a plethora of definition about the word recreation. Okey. Now ada banyak. Tetapi kalau kita meneliti satu persatu, critically tengok, so it actually boils down kepada tiga benda. Okay, iaitu yang pertama sekali aktiviti yang biasanya dilakukan pada waktu lapang. Okay, yang kedua aktiviti itu menyeronokkan kepada pelakunya. Dan yang ketiga adalah aktiviti tersebut berfaedah, memberi faedah, okay, provide benefit kepada pelaku. Okay, so tiga benda tu. And then aktiviti tu ada banyak. So that's why kita ada typologies of recreation. Okay. Yang pertamanya ada berkaitan dengan active or passive. Yang keduanya pula adalah merujuk kepada location, venue, okay, tempat di mana dia dilakukan. Okay, iaitu outdoor ataupun indoor. Dan ada lagi satu typologies adalah dia satu continuum, satu macam julat yang mana at one end resource oriented, okay, and the other end adalah user oriented. Okay. So balik kepada yang outdoor indoor tu, okay. Ada outdoor, tak semestinya kalau kita buat outdoor activity tu dia akan jadi dia merujuk kepada active recreation. Ada juga yang pasif. Sebagai contohnya sunbathing tepi pantai. Okay. Itu pasif tetapi dilakukan outdoor. Sama juga baca novel dalam hammock bawah pokok. Itu pun pasif. Okay. Tapi dibuat outdoor.
Okay. Ataupun kalau you consider sesi ni sebagai recreation activities, kalau duduk di luar pun itu consider as outdoor recreation. Jadi dia tidak semestinya kata apa, tidak semestinya aktif. Tetapi ada juga golongan-golongan penggiat yang mana dia lebih tertumpu kepada pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang lasak, berisiko. For them, that is outdoor recreation. Okay? Tidak salah. Betul yang tu. Okay? Tetapi lama-kelamaan apabila makin ramai penggiat ni, so dia mewujudkan satu keadaan yang agak blur kat situ. Macam mana nak definisikan ni outdoor recreation, tapi nak mendefinisikan ataupun nak pecahkan kepada outdoor recreation yang aktif ni. Maka wujudlah dalam dunia akademik, wujudlah satu perkataan, satu istilah, satu term yang kita kenali sebagai adventure recreation. So untuk lebih mendalami perkataan ni, definisinya, so antara orang kata apa, scholars yang mempopularkan benda ni, dan one of the good example, good reference to look at adalah datangnya daripada Alan Ewart and Stephen Hollenhorst. Okay, yang mana dalam satu jurnal International Journal of Wilderness, okay, dia menceritakan, bukan sahaja mendefinisikan tapi menceritakan, okay, secara khususnya tentang adventure recreation. So secara ringkasnya, adventure recreation merujuk kepada pelaksanaan aktiviti outdoor recreation yang bersifat lasak. Okay. Now, as the time goes by, apabila aktiviti ni makin ramai orang buat, okay, yang biasanya dibuat di dalam kawasan ataupun surrounding, usual surrounding dia ataupun neighborhood dia, okay, kemudian berlaku pula lawatan. Okay, mungkin dah puas dah buat panjat gunung belakang, contohnya macam contohnya duduk di kampung Kuala Tahan. Okay, so Gunung Tahan, in your own backyard je. So you panjat. Kemudian bila sampai panjat Gunung Tahan, nak rasa panjat gunung lagi tinggi. So dia pergi pula ke Sabah. Okay, and then bila dia pergi ke Sabah untuk panjat Kinabalu, turun-turun airport pun dah, daripada duk cakap Kaweh, Koi, Keh, tiba-tiba turun-turun ni jumpa pula dengan orang Sabah. Cakap, "Halo bosku." Dah jadi lain. So dia dah keluar daripada usual environment dia, pergi ke satu tempat baru semata-mata untuk buat aktiviti adventure. Okay, so kat situ dah berlaku satu bentuk pelancongan, tourism. Because tourism ni ada banyak jugalah definisi pasal pelancongan ni. Tetapi apa yang kita boleh faham ialah dia merujuk kepada displacement of people from one place to another, of not kata apa, ada certain definition kata more than 24 hours, ada pula yang yang tak memberikan definisi tu, tapi not less than 360. Okay, so berlaku bentuk pelancongan yang mana kita keluar daripada keadaan kita, neighborhood kita, residence kita, kita pergi ke satu tempat baru untuk buat aktiviti adventure. So itulah wujudnya perkataan adventure tourism ataupun term adventure tourism. Okay. Yang seterusnya pula adalah saya suka juga untuk menceritakan tentang apakah definisi yang ada dalam existing literature. Okay. So yang ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan jika ada berkesempatan bolehlah merujuk definisi-definisi yang utamanya mungkin daripada Colin Michael Hall 1992. Okay, 1992 pun dah ada dah orang introduce perkataan adventure tourism. Ataupun yang agak famous, agak popular adalah datangnya daripada Sung, S-U-N-G, Sung, Morrison dan juga O'Leary 1997, yang mana definisi ini wujud hasil daripada kajian mereka terhadap sekumpulan orang pengunjung satu expo adventure ni,
And then daripada situ dia tanya seorang-seorang, okay, and then they come up with definition, okay, based on qualitative research. Okay. And then yang agak terkemudian sikit adalah datangnya daripada Profesor Ralph Buckley, seorang profesor yang sekarang ni adalah tenaga pengajar di Griffith University, Australia. Okay. So for me, Ralph Buckley ni can be considered as a father of adventure tourism because banyak kajian yang merujuk pada adventure tourism. Okay. In 2012, well, in fact, Ralph Buckley ni agak popular because dia dah publish 2 books actually tentang adventure tourism. So kat dalam tu pun dia cerita tentang maksud adventure tourism. Walau bagaimanapun, okay, secara umumnya yang kita nak faham tentang adventure tourism ni, dalam banyak-banyak tu saya cuba kumpulkan semua, kemudian saya rumuskan ada beberapa komponen yang terlibat. Yang pertama sekali ialah normally dia ni dilakukan di remote area ataupun kawasan alam semula jadi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula dia melibatkan challenging dan adventurous activity. Okay, aktiviti yang mencabar. Okay. Kemudian dia juga melibatkan mental and physical toughness. Maknanya dia tidaklah merujuk kepada leisure semata-mata. Dia kena ada juga tu ketahanan. Okay, ketahanan mental dan jasmani. Okay. Yang keempat, risky endeavours. Okay. Yang ini memang satu ciri yang agak unik. Mana dia pelancongan yang ada mempunyai elemen-elemen risiko. Pada setengah orang, dia sangat bahaya. Tetapi, later on I will share with you why it is not really dangerous. Okay. Kemudian, dia juga dilakukan secara guided tours. Okay. Guided tours, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Lautan berpandu. Okay. Mana ada guide yang bawa lah ataupun orang-orang yang lebih mahir yang bawa. Kemudian aktiviti ini juga dia melibatkan specialized skills dan equipment. Ini antara komponen juga, specialized skill dan equipment. Dan last but not least adalah product commercialization, iaitu dia buat secara komersial. Ini pun salah satu perkara yang mana nak membezakan antara outdoor recreation dan juga adventure tourism. Because outdoor recreation, kalau kita buat benda tu sendiri tanpa perlu kita bayar apa semua, itu pun consider outdoor recreation. But when it comes to adventure tourism, yes, we need ada cash flow yang berlaku kat situ. Okay, ada supply and demand kat situ. Okay. And then after all, di belakang perkataan adventure tu ada perkataan tourism. So tourism ni adalah business. Business of what? Business of selling experiences. Okay, so ada proses jual beli, ada bentuk keusahawanan berlaku kat situ, ada benda-benda komersial berlaku kat situ. Okay, and then yang lagi contemporary, yang lagi terkini adalah datangnya daripada United Nations World Tourism Organization, yang mana pada tahun 2014 United Nations ni dah mengeluarkan satu publication khas, okay, iaitu the UNWTO Global Report on Adventure Tourism. Okay, yang ini boleh access freely from their website. Okay. Dia UNWTO telah bekerjasama dengan satu organisation yang control ataupun yang highlight adventure tourism, okay, all over the world, iaitu dikenali sebagai Adventure Travel Trade Association, ATTA. So these two organization combined and then they come out with a report. Okay, itu pada tahun 2014. So sekarang dah 2020. Okay, so adventure tourism di dunia ni bukan satu benda yang baru. Mungkin baru di Malaysia, tapi di dunia dia tak baru. Okay, so yang ini agak umum definisinya kerana dia ada 3 benda je yang mencerminkan adventure tourism. Yang pertama sekali ialah physical activity. Yang kedua adalah natural environment. Dan yang ketiga adalah cultural immersion. Okay, so penggabungan ketiga-tiga inilah yang merujuk kepada adventure tourism. Walau bagaimanapun, di dalam dokumen tu juga mengatakan bahawa kalau ada penggabungan antara dua pun dah boleh consider sebagai adventure tourism.
Tetapi kalau ketiga-tiga ni bergabung, maka yang itu lagi baik lah. Okay. Dan yang seterusnya, kalau tadi kita dah cerita pasal adventure tourism di dunia ni, dan apabila yang terkini tu daripada UNWTO dan juga ATTA tu, dia agak umum, okay, untuk mengelakkan sebarang bentuk kekeliruan, maka kita pun, Malaysia pun sebenarnya dah memulakan langkah ke hadapan, yang mana ini telah pioneered, okay, yang telah dimulakan oleh Tourism Productivity Nexus, okay, di bawah MPC, Malaysia Productivity Corporation. Okay. Dan saya akan quote daripada buku ini ataupun naskah ini. Ini standard tentang adventure tourism operators yang sekarang ni diguna pakai di Malaysia. Okay. Ini merupakan satu industrial standard. It's not ISO. Okay, industrial standard, yang mana standard khas untuk industri. Dan sekarang ni alhamdulillah dah ada 38 companies being certified using this standard. And then coming untuk 2020 ni ada 45 companies yang applied for this standard. Okay, so dalam standard ni adventure tourism didefinisikan ataupun diberi maksud begini. Okay, a trip or travel, okay, satu perjalanan, okay, with the intention to participate in a broad spectrum of physically challenging endeavours outside the participant locality, okay, di luar kawasan tempat tinggal participant, okay, involving interaction with natural or man-made environment, okay, via the use of specialized skills, equipment and leadership, okay, containing element of risk with specific safety intervention, okay, and commercialized service in which the overall outcome is influenced by the participant, operators, location and management of the experiences. Okay, so itu definisi yang guna pakai di Malaysia. Okay, ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. So senang cerita, aktiviti yang berlaku adventure tourism yang diguna pakai di Malaysia ni adalah aktiviti yang dia ada risiko, tetapi dia diseimbangkan dengan safety intervention. Okay, ada safety control di situ. Okay, and then aktiviti yang mencabar menggunakan equipment dan dia punya final outcome dia, final output dia adalah ditentukan oleh participant itu sendiri, operators macam mana, dan management, dan juga location di mana ianya berlaku. Okay. Dan untuk yang seterusnya, saya ringkaskan juga. Aktiviti adventure tourism ni, yang seterusnya, aktiviti adventure tourism ni, dia sebenarnya dia merangkumi ke semua geographical region yang ada. Maknanya dia ada air, dia ada land, dan dia ada water. Okay. So, setakat itu definisi aktiviti ataupun definisi kepada adventure tourism. So, saya kembali kepada Dr. Liza. Ya Allah, muka aku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira apa suara siapakah itu? Okey, saya kira panjang lebar kita berdiskusi berkenaan dengan definisi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti sesi perbincangan kami. Di awal perbincangan ini kami baru saja membincangkan tentang definisi pelancongan kembaraan dalam bahasa Melayu ataupun adventure tourism lah. Di mana panel kita tadi membincangkan detail saya kira berkenaan dengan outdoor recreation, adventure recreation, adventure tourism. Untuk student-student UMK pun saya kira topik ni kita pun pernah bincangkan di awal dulu, dan isu-isu ni boleh kita tambah baikkan, kita tengok di mana ilmu-ilmu ataupun input-input baru yang dapat kita kongsikan. Dan dalam untuk makluman Encik Eri dan juga rakan-rakan kita di dalam sesi ni,
Di UMK sebenarnya kita hanya menawarkan program khusus pengurusan rekreasi dan senggang. So jadi elemen adventure tu kita masukkan di dalam sebagai salah satu topik di dalam syllabus tersebut. Tapi saya kira mungkin di depan ni nanti topik adventure is very interesting and is part of the new product, and in fact dia dah jadi satu benda yang orang war-warkan. Since PKP, since COVID ni kita tidak hanya bercakap tentang berjogging, kita tidak hanya bercakap tentang masa senggang ataupun buat aktiviti riadah. Tapi hari ni kita nak lebih berbincangkan secara skop yang lebih mendalam aktiviti adventure tourism, contohnya seperti hiking. Apakah lepas ni PKP kita tak boleh dah nak buat hiking? Scuba diving bagaimana? Kayak. So bagi pelajar-pelajar sebenarnya saya faham macam pelajar-pelajar UMK kita ada tekanan hari tu apabila arahan untuk tidak membenarkan sebarang aktiviti, jadi seluruh pelajar tidak dapat merasai pengalaman ni lah. Walau bagaimanapun saya harap di masa depan, in future ni ambillah peluang yang ada di dalam Malaysia khasnya. Saya kira banyak tempat-tempat adventure, tempat-tempat rekreasi yang boleh didapatkan pengalaman tu. Jadi jangan buang masa, jangan takut dengan aktiviti adventure tourism ni, ataupun kita kata outdoor punya aktiviti ni, supaya kita rasa satu pengalaman baru, satu ilmu baru dalam bidang adventure tourism ni, insyaAllah. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kita tutup dulu sesi definition, sebab lepas ni kita akan bincangkan apakah sebenarnya cabaran-cabaran kita ataupun cabaran yang dilalui oleh operator adventure tourism, apakah strategi dan hala tuju industri ini sendiri. Sebab kalau kita tengok sekarang pun masing-masing sedang menyiapkan strategi dan hala tuju. Kita tak nak adventure tourism ataupun operators kita terus terhenti. In fact kita pun dalam bidang academician kita perlukan lebih banyak lagi percambahan ilmu dan pengalaman, insyaAllah. Jadi saya akan concludekan secara detailnya di akhir session nanti. Untuk yang seterusnya saya Doktor, line problem ke? Dr. Liza, boleh saya teruskan? Okay. Right. Pada laptop saya ni, nampak ada macam gangguan line di sini. Okay, tak apa, saya teruskan. Okay. Ya, saya setuju dengan Dr. Liza. I think Dr. Liza lepas ni, we need to bring out, in our book, we need to bring out the section of adventure tourism and then come up with a new publication. Okay, khas untuk pelajar-pelajar UMK dan juga pelajar-pelajar tourism seluruh Malaysia. Okay. Now, saya tak sempat nak mendengar apa soalan daripada Dr. Liza tersebut, tetapi saya dimaklumkan soalan pertama ni adalah berkenaan dengan cabaran dan juga strategi. Okay, untuk macam mana kita untuk mengharungi COVID dan juga apa perlu dibuat selepas ini. Yeah. Okay. Betul Dr. Liza? Dah kembali dah. Okay. Right. So sebelum saya start, this is the best part
of our session today. Benda ni tak ada di mana-mana. Okay. Dan ini pun saya bercakap dari seorang operator dululah. yes. Dan ini pun ini pun saya dapat hasil daripada pemerhatian sendiri dan juga hasil daripada communication dengan rakan-rakan di industri. Mungkin sama dengan industri, when we talk about other niche tourism product, dengan travel agent ke airlines ke apa ke, tetapi ada juga yang berbeza dan very spesifik kepada adventure tourism. Okey, saya mulakan ya. So, saya nak cakap tentang dari sudut operator dahulu. Apa cabarannya dan bagaimana kita nak mengatasi. Okey. Dan suka juga saya nak cakap kat sini, I will not be talking about impact because impact ni semua orang dah tahu. Okay? Tak perlu kita ulang berbazir masa untuk ulang balik apakah impak yang terjadi dan sebagainya. The best thing ataupun what we need to do right now is, okay, Alhamdulillah, we have survived so far and then we need to look forward, move forward. Okay, and how we going to do that? Okay, itu discussion yang saya rasa perlu di-highlightkan lah. Okay, now, sebelum saya start dengan operator ni, okay, nak apa strategi yang perlu dilakukan dan sebagainya, saya nak cerita sikit pemerhatian saya tentang operator ni. Apabila COVID terjadi, wujud tiga kategori operator. Okay. Tiga kategori orang lah. Okay. Yang pertama sekali, ada kategori yang pertama adalah kategori yang melihat this is the end of the world. Aku tak boleh lagi nak buat tourism. I need to shift to another profession. Ya betul. Okay. Memang ramai yang ada sebilangannya yang memang dah tukar. Kalau dulu dia operator tapi sekarang dia bukan lagi. Sama ada dia runner atau penjual barang-barang makan and so on. Ataupun penjual barang. Okay. So, itu kategori yang pertama dan di bawah kategori ini juga ada satu kategori yang mana dia masih sayangkan adventure tourism, dia masih nak teruskan tetapi dia mengambil keputusan untuk wait and see because di kala akibat daripada COVID ni dia tak dapat nak menjalankan operation macam biasa, so dia tukar kepada profession lain tapi dalam hati dia masih lagi berharapkan penderitaan ni akan berakhir dan dia kembali boleh menjalankan perniagaan. Okey, tu dua kategori yang berada di bawah orang yang dah tukar profession. Okey. Yang kedua pula, golongan kedua pula adalah ni agak kreatif. Hey guys, we cannot go anywhere. So why don't we be creative enough to bring the experience to our home? So golongan-golongan ini adalah golongan-golongan pelopor, okay? Golongan-golongan pioneer yang mana melihat kepada apa yang kita panggil sebagai online experiences. Yang mana kita tak perlu berpeluh-peluh dah, kita tak perlulah bersusah payah untuk travel, kita duduk je depan laptop, kita bayar and then online experience tu, apa saja yang kita nak tengok tu disediakan kepada kita. Okay. So itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga pula adalah golongan yang pada pandangan saya menggelarkan mereka ini sebagai optimistic whereby ataupun optimistic bersandarkan kepada minat mereka, okay, kepercayaan, belief mereka that this is gonna end. COVID sooner or later gonna end. So I need to continue about this. Okay, yang berteraskan adventure dan juga tourism. Okay, golongan ini mempersoalkan kalaulah semua experience ditukarkan dalam bentuk online, so apa akan jadi? Kita perlu revisit dan juga redefine the word tourism dan juga tourist itself. Kerana apa? Kerana tourism ni dia lebih merujuk kepada saya ada bersembang dengan Datuk Azli, dia menggelarkan sebagai alam rasa. Okay. Ataupun senang cerita dia melibatkan physical activities untuk pergi ke tempat tersebut.
tak semua aktiviti yang kita boleh tukar 100% kepada online. For example, kalau saya boleh bagi kat sini, pada mereka yang mungkin sukakan cultural, cultural tourism. Contohnya, nak tengok macam mana, nak tahu macam mana batik dibuat. Dia boleh pergi, sebelum ni dia boleh pergi ke Terengganu dan tengok macam mana proses mencanting batik dilakukan. Tetapi ketika COVID, dia tak dapat pergi, dia boleh membeli online experience, paparan-paparan secara online ni, tetapi still dia dapat satisfaction kerana niat dia nak tahu macam mana batik dibuat. So dia boleh lihat. Bagi adventure pula yang betul-betul hardcore ni, experience begitu tidak boleh secara simpelnya ditukarkan ke dalam bentuk maya. Because satisfaction dalam adventure tourism ni apabila wujud apabila kita sendiri boleh melakukan aktiviti tersebut. Sebagai contohnya virtual tour. Yes, kita boleh tengok perjalanan daripada bawah kaki gunung sampailah ke puncak. Perjalanan daripada kaki gunung Setong sampailah ke puncak Ayam, Bahar, for example. Tetapi apabila sampai di puncak tu, kita boleh tengok. Cumanya dari segi satisfaction, ianya lebih padu, lebih baik kalau kita sendiri yang berada di situ, di puncak tersebut. So this kind of people believe that way, and then apa yang terjadi ialah they are more kreatif juga nak survive during COVID, dan alhamdulillah sebenarnya bukan bermula esok. Aktiviti ni bermula pada 15 Jun. 15 Jun ni maka boleh katakan ye dia orang ni. Alhamdulillah, syukur kita dapat kembali. Tidaklah orang kata apa, kembali kepada normal. Because we are embracing a new normal. Akan ada kekangan-kekangan yang saya akan sampaikan sebentar lagi. Right? Dan seterusnya saya terus kepada strategi lah, Dr. Liza. Ingat masa pun dah tak mengizinkan ni sebenarnya ni. So strategi yang pertama, kepada golongan yang pertama, golongan yang nampak macam, oh, this is the end of the world. Well, in fact this is not the doomsday. Masih boleh lagi. Tak perlulah kita terus bertukar profession. Cumanya bila saya cuba mendekati golongan ini dan bertanya, rata-rata menjawab kenapa jadi macam tu, because we do not know how to proceed. This is the first time. Kita rasa agak terkejut. Tidak ada pernah berlaku some sort of planning sebelum ni. So memang terkejut. Dan in fact, ini pun baru bagi semua kita. Kalau dulu kita tengok lah wabak-wabak yang lain, sebagai contohnya SARS, early 2000 dulu. Itu hanya berlaku di serta-serta negara. Dia tidak merebak ke negara kita. This is first time yang kita rasa macam, this is first time lah kita tak balik beraya di perantauan. So banyak this is first time. So strateginya, secara ringkas ni saya beritahu kat sini, saya ada jot down beberapa point di sini. Kepada golongan yang pertama yang merasakan bahawa orang kata apa, dah tak nampak dah harapan apa semua, don't think like that. What you need to do is, number one, talk to other people. Express and then get their opinion on how to do it. Number two, apabila kita dah bercakap tu, we need to open our mind dan juga minda untuk menerima suggestion baru yang mungkin kita tak pernah buat sebelum ni. For example, kita tak pernah pun buat program secara online, tapi why don't kita try? So itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga boleh adapt ataupun adopt current implementation yang sedang orang lakukan. Saya akan explain sebentar lagi apa current implementation dia. So kita boleh, orang kata apa, sengaja kita copy and paste, tiru, kita modify berdasarkan kepada kita punya produk. And then yang seterusnya, kita kena juga buat. Apabila dah diberi kebenaran untuk buat ni, just do it. Kerana apa? Kalau kita tak buat, kita akan ketinggalan dan rugi. Because dalam masa yang sama, orang lain berlumba-lumba untuk buat. So kita akan rugi kat situ. So kita cuba buat.
Kalau pun tak boleh buat orang kata full swing pun, mungkin kita boleh jadi part time. Right? Ni keadaan dah mula nak berubah dah. Kita tak perlu lagi nak fikirkan all those misery apa semua tu. Yang itu kita jadikan sejarah kepada kita, jadikan panduan kepada kita, tapi from now on kita move forward. Okay. Pada kategori yang nombor 2 pula, iaitu kategori yang go for virtual. Okay. Sekarang pun dah ada term baru pula, virtual tourism. Okay. Pada saya ini sesuatu yang out of the box. Okay, satu yang tak pernah jadi dan terjadi sekarang ni. Apa yang bagus kat sini ialah, kalau dulu kita tak tahu macam mana nak menggunakan teknologi, kita tak pernah leverage on teknologi, sekarang ni alhamdulillah. Kalau orang tak tahu apakah itu Zoom, apakah itu Google Meet, apakah itu Webex, saya pun tak tahulah. Mungkin dia duduk di dalam gua kot ketika COVID ni berlangsung. Okay. So, orang semua dah tahu dah. And then kita dah tahu macam mana nak pakai. Okay. Now, so, kepada strategi, dan orang-orang ni, kepada yang berpaksikan kepada virtual ni, pada saya tidak salah. Walaupun dari sudut adventure-nya, dia tidak bolehlah 100% gantikan experience, the actual experience tu. Tetapi, continue buat. Why? Kerana ini boleh jadi sumber pendapatan. Kita jual. Okay, online experience ni antara contoh yang terbaik lah apa yang dihasilkan oleh Airbnb. Dan juga Tourism Property Nexus pun memang ada menghasilkan satu platform khas untuk tujuan ni. Whereby orang bayar. Of course lah, tak mahal. Tetapi adalah bayarannya. Okay. And then this is also opportunity for the operators untuk upselling. Satu term baru yang mana kita bercerita, sebagai contoh saya tengah bercerita di depan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi dalam sesi yang sama saya juga promote produk saya. Whereby saya akan jual, voucher ke, advertise, special promotion, so that orang actually datang. So, dalam sesi ni, kalau seorang bayar katakan RM30, kali 152 orang ni, 155 orang ni, berapa saya dapat? Okay. Tetapi dalam masa yang sama juga, bila saya promote, upsell, the other product that I process, I have, then dia akan jadi lagi banyak lah jumlah yang saya akan dapat. Okay. And then, yang seterusnya pula, okay, kita juga tak rugi kalau kita buat, sebab dia boleh jadi marketing tools. Dalam konsep sekarang ni, walaupun tourism dibenarkan, tapi masih lagi bersifat domestik. Kita tak buka lagi kita punya international borders ni. Still ada restriction kat situ. Okay. So macam mana ni? Tapi adakah ini akan selama-lamanya? Tidak. Akan ada juga wujud satu masa yang mana inbound tourism akan berlaku. Okay. So, kenapa kita tak prepare daripada sekarang? Okay. So, kita gunakan online platform ni untuk advertise kita punya produk, okay, and then with the hope that satu hari foreign tourist akan datang dan agak-agak produk mana ataupun operator mana yang dia akan ambil, of course lah yang ada connection dengan dia. This is how we cater for that market. Okay. Kemudian yang seterusnya pula adalah ini mungkin kita boleh cakap new norm. Kepada semua pelajar-pelajar rekreasi, kepada semua operator-operator adventure tourism, kita didedahkan. Dalam adventure ni ada satu term yang kita panggil sebagai programming. Tapi programming ni bukan merujuk kepada program komputer. Program ni adalah bagaimana kita untuk menghasilkan, kita plan satu program dan juga run that program. Okay, so that's what we call programming. And then secara ringkas dalam programming tersebut, ideally dia merujuk ideally kalau satu program tu bagusnya kita boleh buat satu perjumpaan sebelum satu program tu berlangsung. Yang mana tujuan dia adalah untuk kita memperjelaskan tentang aktiviti kita, kita maklumkan all the do and don'ts, dan juga kita beritahulah apa-apa regulation and then how we gonna do it. Okay. So
sebelum ni benda tu tak pernah terjadi. Akibat kekangan masa, jarak dan sebagainya. Kalau jadi pun apabila in the first day of the actual implementation. Okay. So, kita boleh leverage on this kind of orang kata apa, new knowledge ni, online knowledge ni, whereby kita buat orang yang book package kita buat online online meeting. Okay, so that semua boleh nampak. Dan pada waktu tu, kalau tanya saya sendiri pun, for those operator yang mampu buat benda ni, for me, I consider that operator very professional. Okay, very professional dan memang dia care pasal client dia. Okay. So itu antara contoh yang boleh dibuat lah. Okay, yang boleh dibuat tentang untuk kategori nombor 2. Dan untuk kategori nombor 3, saya ada jot sini ada 6 point untuk kategori nombor 3. So, the first thing is, sekarang dah boleh buat aktiviti, walaupun yalah, hari ni tak boleh lagi lah. Okay, mungkin bermula pada 15. Tetapi, okay, so, bila dah boleh buat aktiviti ni, benda dah boleh buat, kenapa tak nak buat? Go for it. Okay, go for it. Tetapi, antara strateginya ialah, each operator need to come out with their own SOP. Kalau dulu kita berlumba-lumba nak buat SOP kerana apa? Kerana nak supaya aktiviti ni boleh dijalankan. Okey. Aktiviti pelancongan dibuka semula. Okey, kita akan propose kepada MKN, tetapi sekarang ni domestic tourism dah boleh berlangsung. So, saya lihat apa yang kerajaan so far dah buat satu benda yang sangat-sangat bagus lah untuk kontrol this COVID ni. Cuma at the end, towards the end ni, okay, saya nampak ianya satu bentuk empowerment kepada siapa? Kepada operator, okay, kepada another stakeholders such as caretakers kawasan, such as PBT, untuk sama-sama membantu kurangkan ni dengan menghasilkan SOP sendiri based on general SOP yang telah dihasilkan oleh MKN. Okay? So, itu nak kena ada. Nak sembang sebagai dalam dari konteks SOP ni dah kena panjang, Dr. Liza. Tetapi yang paling penting sekali lah. Okay, yang paling penting sekali, kalau kita tengok apa yang sama dalam mana-mana SOP adalah social distancing. Okay, social distancing tu kena betul-betul jaga. And then based on the latest yang dikeluar baru semalam oleh KBS untuk aktiviti-aktiviti yang bersifat statik 1 hingga 3 meter. Aktiviti yang bersifat dynamics yang bergerak 3 hingga 5 meter. Okay. So dekat situ dia bergantung sepenuhnya kepada kebijaksanaan operator bagaimana untuk patuh kepada SOP tersebut. Kerana kalau kita tak patuh, jadi pula kluster baru, tiba-tiba PKPD pula akan kena di kawasan tersebut. So kita tak nak benda tu. Okay? Itu tanggungjawab baru. The new normal for adventure tourism operators. Memastikan ada wujudnya SOP dan semua klien follow that SOP. Okay. Kemudian yang keduanya, kita target for new market segment. Sekarang ni yes, orang akan berpusu-pusu sebab sebelum ni tak boleh nak travel. Tetapi in order to sustain this visitation ni, trip ni, kita juga kena tengok market segment yang baru. For example, family adventure. Bukan lagi individu. Adventure bersama keluarga. Ataupun market-market segment yang lain. Alright. Kemudian operator ni, what they need to do is, starting from now, work on reopening statement. Why? Okay, this is the new trend. Orang nak melancong, of course lah, di samping keinginan membuat-buat untuk melancong tu, tetapi apabila nak melancong pun, yang turis, potential turis ni, dia akan melihat kepada hygiene sekarang ni. So macam mana kita nak market diri kita kepada masyarakat tu? Of course lah dengan cuba untuk sedaya upaya membuktikan bahawa kita ni jaga
Okay, jaga kebajikan tu. Okay, mementingkan hygiene. Kita mungkin boleh tunjuk gambar cuci equipment, okay, disinfection terhadap equipment, and then how we gonna do it. Tunjuk SOP kita, tunjuk gambar yang mana ada poster tentang penjarakan sosial, tentang amalan-amalan untuk mengurangkan COVID, those kind of things. Okay, right. And then yang ni pun dah ada orang buat, iaitu kita offer attractive packages ataupun promotion to kick start the industry. Yang sekarang ni, kalau orang yang familiar dalam industri, dah ada juga rakan-rakan kita yang mana dia buat special promotion. Tetapi special promotion ni pun ada juga yang yang nampak macam membangkang benda ni. Tetapi ini bukanlah satu benda yang baru. In fact, all tourism entities semua buat perkara yang sama. Just to kick start. Okay? Dan ini bukanlah untuk selama-lamanya, bukan kita mengurangkan harga, tetapi apa yang kita buat adalah untuk menarik orang datang dengan memberi certain very very interesting, very good price lah. Okay? Kalau dulu, bagi contohnya, saya bagi contoh di Kenong. Untuk satu program di Kenong, dulu kena bayar RM200. Tetapi semalam dah keluar poster RM50. Cumanya dia tak ada sampai selama-lamanya. Dia sampai ada tempoh-tempoh tertentu. Dan ada juga operator yang agak kreatif, whereby apa dia buat ialah dia berdasarkan konsep buy now, travel later. Beli dulu voucher, tetapi voucher tersebut boleh digunakan sehingga Disember 2021, anytime. Okay. Ini biasanya dibuat oleh operator-operator yang memang dia boleh control the product. Macam contoh buat water rafting, of course lah, depan office tu memang biasa ada sungai. So dia boleh buat. Okay. Tapi dia akan menjadi satu kesukaran juga kepada operator yang dia tak boleh control resources tu. Bagi contoh pegunungan. Itu agak payah lah, because kalau dipaham, macam contoh di Cameron, boleh kerana permit agak mudah, urusan permit tu agak mudah dibuat, walk-in pun boleh. Okay. Tetapi di tempat lain, 2 weeks prior to the program, kita kena mohon. Okay. Whatever it is, kepada yang memang boleh own ataupun ada capabilities untuk run anytime, this is something that you should consider. Okay. Right. And then seterusnya adalah implement loyalty concept. Walaupun kita bagi harga murah, tetapi tidak semestinya servis kita tu murah ataupun rendah ataupun tak bagus. Kerana apa? Kerana kita nak target satisfaction orang. Dalam mana-mana jurnal akademik atau kajian akademik, okay, bukalah mana-mana pun, there is a significant relationship between satisfaction dan juga loyalty. Loyalty ni maksud dia adalah loyalty bila orang tu dah pergi tempat kita, kemungkinan ataupun keinginan untuk dia datang balik. Okay, itu yang kita nak target. Okay, so targetnya ataupun hopefully apa yang perlu kita buat adalah kita target untuk mencapai satisfaction. So that orang yang sama, dia akan datang balik. Okay, either revisit ataupun re-participate. Dan yang paling power sekali when we talk about loyalty ni adalah word of mouth recommendation. Okay, yang mana mungkin dia tak datang balik, tetapi dia bercerita benda bagus dan mengajak orang untuk datang. Okay, so itu word of mouth is the cheapest marketing tool dalam tourism. We don't need to, bear any cost pun untuk tu. Tapi service kena power lah. And then yang seterusnya adalah cuba kembangkan kita punya distribution channel. Kalau dulu kita hanya fokuskan kepada certain orang ataupun kita market sendiri. So why don't kita bekerjasama dengan existing travel agent? Okay, during this unprecedented time ni, kita pun tak boleh lagi lah membangga diri tak bekerjasama dengan orang. Yes, we need to create this kind of network. Mungkin kita boleh compare dengan operator
dengan kawan-kawan kita come up with satu package ataupun kita berkolaborasi dengan existing travel agent so that they will help us to sell our product. So yang tu. And then seterusnya, cabaran kepada penggiat ni. Okay, saya boleh teruskan Dr. Rizal? Okay. So untuk penggiat pula. Penggiat ni dia tak ada apa-apa kategori. Apa yang saya perhatikan, dia homogeneous. Dia sama aja. Semuanya kalau boleh angkat spanduk tu, kami nak beraktiviti, kami nak kembali kepada dulu. Macam tu. Semua dah membuat-buat ni. Saya ingat semua tak sabar dah. Dan ada juga yang kontak saya, semua memuji kita punya Perdana Menteri. Kerana akhirnya, alhamdulillah, itu seolah macam satu kemerdekaan tu sebenarnya. Okay, right. Tetapi, kita juga perlu ingat bahawa in the future ni, dia agak tak sama macam dulu. Okay, kita tak boleh nak samakan. Okay, dan kita kena faham. Antara yang pertama sekali adalah kita perlu follow SOP. Why? Apabila kerajaan dah membenarkan industri ni berlaku, dah tak ada lagi dah frontliners ni. Sebenarnya kita lah frontliners tu. Kita kena ada self-awareness. Okay? Ataupun common sense. COVID ni bahaya kalau kita tengok kawan kita ataupun kita sendiri yang cuba. Okay? Cuba jauhkan. Bukan jauhkan tak kawan ke apa, tapi jauhkan dari ni yang mana maintain social distance tu. Tu kita sendiri. Janganlah pula kita begitu gembira, tiba-tiba ada pula wifi. Dalam keadaan sekarang ni, saya tak nampak kemungkinan wifi tu boleh ada. Tapi kalau ada, maknanya there's something wrong lah somewhere. Okay? So penjarakan tu tak berlaku. Okay. So itu yang kita nak jaga. Kemudian yang seterusnya adalah kemungkinan kita juga perlu ada kesedaran kepada penggiat-penggiat ni supaya untuk memiliki equipment sendiri. Okey. So kalau kita ada equipment sendiri, maknanya kita tak perlulah bergantung harap kepada operator punya equipment, certain things lah. Okey. So kalau dulu kita janji bayar je, kita menggunakan operator punya equipment, tapi sekarang kita beli sendiri. Dan tindakan kita beli tu sebenarnya kita membantu industri. Kerana ada juga rakan-rakan kita lain yang dia menjalankan bisnes sebagai penjual equipment. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau kita ada equipment sendiri, kita sentiasa gunakan, of course, sooner or later, ataupun eventually, kita selalu guna, kita jadi mahir. Itu menghasilkan satu komuniti penggiat yang memang berpengetahuan. Okay, so, itu dua perkara tu. Okay. Yang ketiga pula adalah saya mohon juga jasa baik rakan-rakan industri, terutama sekali yang penggiat. Okay, penggiat, supaya kita jangan saja tengok dari sudut demand. Kita juga perlu lihat daripada sudut supply. Kalau kita demand kita, aku nak banyak gunung apa semua. Okay. Tetapi kita perlu ingat bahawa sebelum ni, kita menggunakan perkhidmatan yang memang disediakan oleh kawan-kawan kita. So, itu pun kita kena bantu. Kalau boleh, bukannya kita buat aktiviti just suka-suka kita je. Kalau boleh, kita bantu kawan-kawan kita ni dengan mengguna pakai khidmat mereka. So that mereka pun boleh kembali bekerja. Okay, so yang tu. Okay. And then, dan kita juga perlu bijak sebenarnya untuk memilih operator yang mana yang betul-betul genuine, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul orang kata apa, dapat menghadirkan jaminan ataupun keyakinan yang mana kalau kita join trip yang dianjurkan, COVID tu dapat dikurangkan ataupun pendedahan kepada COVID tu dapat dikurangkan. Sebab lepas ni saya rasa berpusu-pusu akan ramai operator-operator dan yang sebelum ni tak pernah jadi operator pun akan buat juga. Sebab orang memang nak, the demand is there. Tapi the best thing is we should try our best untuk balance between demand and supply. Okay. Right, and then seterusnya, ini pun agak penting kepada penggiat. Okay. Suka saya nak nyatakan di sini ialah please, if I need to back all of you, yes, I will back.
Okay, yang mana tolong berhati-hati ketika melakukan aktiviti. This is not the time for us to show we are hero, to show padu tak padu atau perform stunt yang yang outstanding semua. No, this is not the time. Kerana apa? Kerana kalau kita cedera, kita nak beraktiviti. Kita cedera, siapa yang akan pergi bantu? Kita akan menyusahkan pula search and rescue ni. Yang patutnya diorang tak terlibat pun dalam this kind of equation ni. Tapi disebabkan kerana kealpaan kita, ketujuan kita yang lebih-lebih, kita akan mengakibatkan masalah kepada mereka pula untuk pergi rescue. Okay, so yang tu. And then last but not least, in terms of penggiat ni, now, please, kita tak boleh lagi 10 hari bulan tu sebenarnya tidak boleh lagi. Okay, so kalau ikut yang new news, perkabaran daripada yang sekarang ni dah tersebar daripada KBS, kita akan mulakan pada 15 Jun. Okay, so kita ada lebih kurang dalam about 5 days. Now, yang ini saya suka untuk saya beritahu bahawa please pada penggiat, gunakan masa ini untuk melakukan aktiviti, melakukan persiapan semula sebelum kita buat aktiviti. Kepada mereka-mereka yang memang ketika PKP berlangsung, MCO berlangsung, tiap-tiap petang sentiasa beriadah, buat aktiviti di rumah, ataupun semasa PKPB dah mula jogging, mula berbasikal dan jadikan itu rutin, itu tak ada masalah. Tetapi kepada orang yang berehat panjang tempoh 3 bulan tu, bila nak start balik, inilah yang agak bahaya. Jangan menjerumuskan diri sendiri ke keadaan yang bahaya ni. Because kalau kita tak bersedia, banyaklah kita mengundang, bukan saja COVID. We actually now ni kita fighting for COVID, against COVID. Tapi kita pula mengundang penyakit-penyakit lain, cardiovascular for example. Sesak nafas ketika hiking. So itu kita cuba kurangkan dan gunakan masa ni untuk make use of the time untuk prepare. And then last but not least, saya juga ingin menyentuh tentang stakeholders. Stakeholders ni adalah another parties yang tak directly tak directly terlibat pun tidak, tetapi dia di luar lah. Kalau kita bincangkan tentang supply dan demand, dia turut menyumbang ke arah tu. Yang pertama sekali ialah sekarang ni apa yang perlu yang bakal terjadi adalah antara tanggungjawab utama stakeholders, terutama sekali caretakers. Caretaker ni organisasi yang jaga sebuah kawasan, ataupun PBT, pihak berkuasa tempatan, adalah untuk menghasilkan satu SOP yang mana boleh guna pakai oleh golongan-golongan operator dan juga penggiat. So itu antara yang kritikal. Dan saya difahamkan contoh caretaker semacam Jabatan Hutan sekarang ni sedang saya upaya untuk menghasilkan SOP yang mana boleh digunakan oleh operator dan juga penggiat untuk menjalankan aktiviti di seluruh kawasan hutan di sepanjang Malaysia yang di bawah seliaan jawatan ataupun jagaan Jabatan Perhutanan. So itu yang pertama. And then untuk mengekang COVID ni, khas kepada stakeholders ni ataupun caretakers ataupun PBT ni, of course kita juga berdepan dengan kekurangan workforce, kekurangan human resource untuk membantu. So perlu antara cadangan ataupun strategi yang boleh dilakukan adalah untuk kita kena pasti beberapa operators. Beberapa operators yang memang ingin membantu, and then bersama-sama kita create win situation whereby kita nak orang patuh kepada SOP ini di ketika aktiviti, tapi kita tak mampu untuk jaga 100%. So kita empower operator-operator ni sebagai orang yang akan jaga di site, orang yang akan membantu untuk melaksanakan SOP ni. Dan menyentuh tentang itu juga, the best SOP dari konteks ini adalah sekiranya PBT ataupun caretakers, mana-mana stakeholders, kalau boleh kumpulkan semua, minta pendapat daripada
penggiat, minta pendapat daripada operator. Okay, so kita sama-sama mewujudkan. This is not the perfect time. Not the good time to be a hero lah. Oh, aku dah buat SOP. Ni kena follow untuk satu Malaysia. No. What we need to do is kita join bersama-sama. Okay, because this is for all of us. Okay. And then last but not least, saya juga ingin menyentuh tentang travel agent. Okay, a part of distribution channel. So sebelum ini, aktiviti adventure tourism ni dia tidaklah begitu popular di kalangan travel agent atas kekangan tertentu ataupun ada restriction tertentu. Okay, tetapi saya rasa this is the perfect moment, okay, for us to work together, operators dan juga travel agent, yang mana operators ni we are ready to conduct our program, and then we welcome travel agent so that benda ni boleh jauh diketengahkan. Okay, so saya rasa setakat itu penerangan saya. Mungkin kita boleh pergi ke seterusnya, Dr. Liza, untuk Q&A session. Ada? Okay, saya rasa macam masa cepat sangat berlalu. Kita baru di tahap apa orang panggil, nak panaskan badan kan, nak bercerita tentang keadaan strategi. Betul lah, 1 jam 30 minit ni nampak macam panjang, tapi bila kita bercakap mungkin kita yang bercakap kita tak sedar. Untuk kawan-kawan yang ada, saya kira banyak input yang kita dapat basically. Again, saya nak sentuh sikit bahawa perbincangan kita ni dia lebih menjurus kepada adventure tourism lah. Jadi kita boleh tengoklah daripada PKP yang pertama 18 Mac bagaimana suffernya penggiat-penggiat industri kita, bukan sahaja travel agent, tapi mungkin orang tidak nampak di kalangan yang terkesan juga adalah operator-operator dan penyedia kepada aktiviti lasak ni. Contohnya macam kalau kita tengok yang buat aktiviti white water rafting, hiking, even pemandu pelancong kita juga terkesan dengan isu COVID. Jadi dekat situ kerajaan pun kita nampak keprihatinan kerajaan, usaha kerajaan untuk membantu golongan-golongan yang terkesan lah. Jadi hari ini banyak isu kalau kita tengok tadi daripada sudut cabaran dan juga banyak strategi yang telah dikupas oleh panel kita GIV. Cuma kita kekangan masa untuk meneruskan lagi beberapa topik yang kita cuba bincangkan, dan saya rasa ini satu hint lah GIV untuk kita adakan sesi 2 insyaAllah di masa hadapan nanti. Jadi untuk masa yang ada, saya kira saya ambil beberapa soalan yang telah pun diberikan oleh kita punya partisipan di dalam ni. Saya banyak ni ada apabila industri bertemu academician. Soalannya, apakah requirement paling asas yang perlu dipenuhi oleh adventure tour operators dari sudut keselamatan dan kelayakan? Silakan. Okay, this is a very good question. Tetapi dia agak besar juga skop dia. Adakah yang ditanya ni merujuk kepada adventure tourism itself ataupun adventure tourism ketika COVID? Okay, tapi tak apa, saya cuba ni. Requirement yang paling asas yang perlu dipenuhi oleh adventure tourism operator dari sudut keselamatan dan kelayakan. Alright. Ideally, seorang operator itu perlu ada qualification tertentu untuk dia melaksanakan aktiviti adventure tourism. Why? Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, adventure tourism ni, dan saya ni pun mungkin boleh menjawab soalan yang ke bawah ni. Tentang macam mana mendedahkan diri pada risiko. Okey, adventure tourism ni adalah berisiko. Okey, dan tidak ada satu aktiviti adventure tourism pun yang zero risk. Itu yang kita kena faham. Okey, tidak ada satu aktiviti pun. Semuanya boleh berlaku. Okey, kita boleh mendedahkan diri kita. Okey, now sebab itulah kita kena ada some sort of certification, some sort of
orang kata apa, satu dokumen yang dapat menyokong bahawa kita betul-betul mampu untuk menyediakan aktiviti secara selamat. So saya bukanlah saya di sini saya cuba untuk jadi neutral, as neutral as possible. Tetapi sebagai contoh yang saya boleh bagi di sini adalah balik kepada yang standard ini. Yang mana faktor keselamatan diberi penekanan yang paling tinggi. Dan kat dalam ni juga, in order for certain companies to obtain this certification, di dalam faktor keselamatan tu, that particular company tu perlu provide apa? Risk Analysis and Management System atau ringkasnya RAMS. Pelan pengurusan risiko kena ada dan well documented. Kemudian apa lagi perlu ada? Perlu ada ERP, Emergency Response Plan. Kalau jadi apa-apa, macam mana kita nak bertindak. Dan yang ketiga juga, dia perlu ada SOP dia sendiri bagaimana untuk melaksanakan aktiviti tersebut. So for me, untuk menjawab soalan ni, requirement yang paling asas of course lah, dia mestilah ada produk. Tetapi in order for them to be fully recognized oleh orang kata apa, outside parties ni, you need to have certification. Saya harap boleh menjawab soalan daripada Rasiah Nordin ni. Kalau tengok beberapa soalan di bawah pun bercakap tentang isu keselamatan lah, dan bagaimana kerajaan ataupun partisipan ataupun orang yang buat aktiviti tu sendiri pun dia dapat patuhi SOP ni. Macam mana agaknya kita nak pastikan orang-orang yang buat aktiviti ni dan juga operator tu dapat patuhi SOP? Yang soalan yang bawah ni Dr. Liza, daripada Nur Atira ni ke? Jika suatu aktiviti jika suatu aktiviti program yang dianjurkan mengalami masalah seperti berlaku campur tangan daripada pihak berkuasa kerana kita berkaca ada langkah yang boleh diambil kira jika perkara ini berlaku. This is very good question. Kita duk cakap tentang menghasilkan SOP tapi tiba-tiba ni. Now yang ini pada saya, ini realitinya, we have to follow, we have to patuh kepada apa-apa yang dikeluarkan daripada ni lah, pihak berkuasa ni. So itu. Kalau berlaku diambil tindakan kepada kita kerana kita tidak wujud kesempurnaan dalam SOP tu, that is something yang we have to accept. Because that is our fault. In reality, we need to really enforce the SOP. So yang tu kita kena terima lah. Sebab sebenarnya ini PBT pun kalau ataupun pihak berkuasa ni dia keluarkan SOP for what? Untuk kesejahteraan kita juga, untuk membolehkan aktiviti juga. So kat situ dia tak ada apa-apa perkara yang negatif pun sebenarnya. And then cuma sekarang ni we need to play our part untuk sama-sama membantu. Membantu menjayakan lagi usaha-usaha yang telah dijalankan. So saya rasa mungkin itu boleh menjawab persoalan tersebut lah, Dr. Liza. Saya kira soalan daripada Siti Juliana Mukhtar ni pun menjawab juga kot langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan adventure tourism. Tadi pun saya rasa Cik Eri dah jelaskan. So kita pergi ke next question. Apakah pengalaman dalam mengalami sebarang kemalangan semasa, adakah apa-apa pengalaman Cik Eri sendiri sebarang kemalangan semasa menjalankan aktiviti adventure tourism? Jawapan dia, direct answer, yes, ada. Pengalaman kecederaan pun ada, pengalaman yang bersifat spiritual pun ada. Dan kalau boleh tengok jari saya ni, saya bukan nak tunjuk, orang kata apa, nak tunjuk
contoh tak senonoh ke apa. Tapi kalau tengok jari saya ni pun dia tak sama, dia dah bengkok, dia dah bengkak. Dan benda ni dah lama berlaku dah sampai sekarang. Okey, ini akibat bukannya akibat naik tangga masuk ofis. Ini akibat panjat gunung. Terjatuh. Salah sendiri. Okay. And then dan kalau saya boleh rungkaikan dekat sini adalah kebanyakan yang terjadi pada saya ni memang salah saya sendiri sebenarnya. Salah saya sendiri. Bukan salah orang lain ke apa. Because dulu biasalah, muda, darah muda. Okay. Benda yang paling rare tu, itu yang kita nak buat. Okay. And then nak kata apa, nak ambil gambar yang tempat yang nampak macam adventure ke apa ke, mulalah orang kata apa, kalau orang Kelantan panggil rukah sana sini. Kemudian tiba-tiba terjatuh, sakit sendiri. Okay. So that's why saya tadi ni menasihatkan supaya perlu ada self awareness kepada penggiat tu sendiri. Okay. Kerana apa? Kerana kalau kita tak ada self awareness tu, possibility nak jadi kemalangan tu ada. Okay. So itulah, saya rasa kalau nak cerita pengalaman, termasuklah yang kecederaan ni, kecederaan fizikal, kecederaan ataupun insiden-insiden melibatkan spiritual, ataupun pengalaman ketika menyelamat orang ke apa, itu kena ada sesi lain, Dr. Liza. Betul-betul. Kita akan buka dia satu sesi khas untuk isu safety kemalangan, insyaAllah. Okey, sedikit lagi kita ambil masa beberapa dalam lagi untuk kita lihat beberapa soalan. Saya tertarik dengan satu komen dan juga cadangan. Saya kira ini daripada Tuan KS Shazman. Ni industry player juga ni saya rasa. Yes. Okay, beliau cadangkan jadual suhu badan pendaki. Ini mungkin kalau Cik Ari boleh jelaskan, ini adakah dia khusus untuk hiking aktiviti saja atau boleh terpakai kepada aktiviti lain macam scuba diving, kayak, ada aktiviti lasak lain? Okey. Terima kasih Dr. Liza. Pada saya, dia terpakai kepada semua aktiviti. Dia terpakai pada semua aktiviti. In fact sekarang ni pun kalau kita tengok, kalau di luar bukan kita buat aktiviti kan, tapi pasar raya, pejabat, of course bacaan suhu tu must be 37, ada setengah sempat 37.5, baru dibenarkan. More than that tidak dibenarkan. So yang ini pada saya dia perlu terpakai pada semua. In order for us untuk prevent benda ni, yang kita check dulu. Kalau tinggi suhu tu, operator perlu ada kuasa, perlu ada keberanian untuk tidak membenarkan. Klien-klien yang mempunyai suhu yang tinggi. Dan berkaitan dengan benda itu juga, dengan suhu ni juga adalah, ini saya nak kembali kepada self awareness ni. Kalau kita baca mana-mana blog tentang adventure, tentang company-company yang menawarkan adventure tourism all over the world kan. And then dan di Malaysia pun ada. Yang mana apabila bercakap tentang SOP ni, ada juga certain part dalam SOP tu yang mengatakan bahawa sekiranya kita merasakan kita tidak sihat, so please jangan melibatkan diri. Tidak melibatkan diri dalam adventure ataupun apa-apa sajalah program kan. So dia terpakai untuk semua. Okay, so kita sekarang dah pun telah pun kita lebih 5 minit daripada masa yang kita jadualkan. Dekat dalam ni banyak lagi soalan yang kita tak dapat nak jawab, tapi saya kira mungkin selepas inilah mungkin Cik Ari boleh semak, saya akan lampirkan beberapa soalan ni, kalau kita boleh Cik Ari boleh dalam masa free bila-bila mungkin boleh jawab sepatah dua soalan yang diajukan oleh saya. Sebahagian ni adalah pelajar dan sebahagian pun ada daripada industri player jugalah. Nanti kita akan emailkan soalan-soalan ni dan nanti kita akan sharekan kepada mereka-mereka yang bertanya. Terima kasih sekali lagi untuk mereka yang bertanya. Saya minta maaf sebab tidak dapat mengimarahkan soalan-soalan tu, tidak dapat mengutarakan due to kita punya masa yang mencemburui.
mungkin kita akan adakan next session pula untuk lihat sejauh mana lagi adventure tourism ni dapat diperkemaskan dan dapat dijalankan seperti menggunakan new normal yang barulah. Jadi akhirnya saya nak rangkumkan sedikit, saya nak rumuskan sedikit lah berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini. Basically tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini membincangkan tentang aspek adventure tourism, apakah cadangan dan strategi ataupun hala tuju adventure tourism ini pasca PKP. Jadi sekarang ni kita dah pun habis PKP dan memasuki PKP pemulihan saja, yang mana kebanyakan aktiviti telah pun dibenarkan tapi menggunakan SOP yang baru, menggunakan SOP yang terpakai dan menggunakan SOP yang dibuat khas untuk setiap ataupun berfokus kepada setiap bisnes ataupun aktiviti. Jadi basically yang kita dapat lihat adalah penggiat-penggiat dan juga stakeholders yang terlibat dalam adventure tourism ni, sama ada daripada penggiat adventure sendiri ataupun pengusaha aktiviti lasak, scuba diving, camping site dan sebagainya. Betul, mereka betul-betul terkesan dengan COVID yang berlaku, dan akhirnya untuk membuka sesuatu bisnes saya rasa bukan satu benda yang mudah dan bukan satu masa yang singkat lah. Jadi kita sebagai pelanggan, kita sebagai orang ataupun penggiat juga, sebahagian kita adalah penggiat, kita cuba bantu support rakan-rakan kita yang berada di dalam bisnes ini, di dalam bidang ini, untuk kita tengok, untuk kita bantu mereka untuk tingkatkan balik perniagaan dan juga orang kata demand yang ada. In fact sekarang banyak bisnes telah pun mula membuat promosi package-package yang ada, dan saya kira pihak-pihak operator yang membuat promosi ini pun janganlah kalau boleh mengambil kesempatan dengan menawarkan promosi tanpa mengambil kira SOP dan juga langkah-langkah keselamatan yang ada. Sebab kita tak tahu sejauh mana COVID ini akan berakhir, di mana dia sekarang, musuh yang tidak nampak. Tapi kita cuba ikhtiarkan untuk melihat sejauh mana aktiviti lasak ini, hiking, scuba dan sebagainya ini dapat dijalankan, dapat diperkemaskan lagi dari masa ke semasa. Jadi sebelum saya tutup sesi, mungkin Cik Eri ada sepatah dua untuk sebagai conclusion, silakan. Sebagai conclusion, saya sangat tak ada lah. Saya cuma ingin stress balik. Terima kasih kepada pihak UMK kerana yang menjemput, dan terima kasih kepada semua yang menonton. Macam saya kata tadi, walaupun muka tak komersial, tapi saya harap lah. Okay, saya harap apa yang saya dapat, yang telah saya kongsikan tadi dapat memberi, kata apa, kalau tak banyak pun sedikit, okay, manfaat buat semua. Okay, baik kepada student, baik kepada rakan-rakan akademik, baik kepada industry players. Dan saya pun mungkin agak tergilan juga because banyak soalan yang saya rasa bagus untuk dikongsikan. So saya ingat mungkinlah pihak UMK boleh bagi job lain kot. InsyaAllah. Sesi lain pula. Sesi lain pula. Alright. Okay, asal ni kita ingatkan sejam setengah ni terlalu lama ataupun kita tak tahu nak kupas. Walhalnya dia terlalu singkat. Saya rasa isu yang kita bincangkannya hanya dalam 30-40% saja, betul lah? Ya, betul. Dia orang kata apa? This is basically the tip of an iceberg actually. Itulah. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup ni, saya bagi pihak UMK, bagi pihak Fakulti Hospitality, Tourism dan Kesejahteraan UMK, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Hairi di atas kesudian untuk berkongsi dengan kita ilmu, tips dan segala information yang ada berkenaan dengan adventure tourism. Dan saya kira antara partisipan yang hadir ni adalah di kalangan pelajar-pelajar, dan semoga dia dapat memberikan input kepada tuan-tuan dan puan-puan, juga buat rakan-rakan akademisian dan rakan-rakan industri. Saya doakan supaya tuan-tuan dapat terus orang kata berbakti dan dapat terus menggembeling tenaga untuk untuk memastikan adventure tourism ni akan lebih berkembang walaupun orang kata pasca COVID ataupun pasca PKP akan datang, insya-Allah. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang kurang tu datang kelemahan saya sendiri dan lurus dia. Terima kasih banyak-banyak. Untuk rakan-rakan student-student UMK, jangan lupa kita ada sesi quiz lepas ini. Jadi pastikan you jot down semua information yang ada, dan kita akan gunakan platform e-learning untuk tujuan yang seterusnya. Terima kasih
banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Terima kasih Cik Airi dan terima kasih kawan-kawan yang lain. Bye-bye.